Jadi kita di siri kedua akhir, iaitu prinsip ke-19 daripada Usulul Ishrin, yang usul pada minggu ini sebenarnya lanjutan ataupun lebih kurang sama daripada yang minggu sudah, dan Dr. kami telah meletak tajuk apa nama, Sawabik dan Murunah. Jadi dia punya matan asalnya berbunyi waqad yatanawalu kullun minan nazar asy-syar'iyyi wan nazar al-'aqliyyi ma la yadkhulu fi dairatil akhar walakinnahuma lam yakhtalifa fil qat'iyyi falan tastadima haqiqatun 'ilmiyyatun sahihatun biqa'idatin syar'iyyatin thabitatin wa yu'awwalu dhanniyu minhuma liyattafiqa ma'al qat'iyyi fa in kana dhannaini fan nazaru syar'iyyu awla bil ittiba'i hatta yathbuta al 'aqliyyu aw yanhara. Maksudnya pandangan syariat dan pandangan logik memiliki wilayah masing-masing yang tidak dapat saling memasuki ataupun bersama secara sempurna. Namun demikian, keduanya tidak akan pernah berbeza dalam hal-hal qat'i. Hakikat ilmiah yang benar tidak mungkin bertentangan dengan kaedah syariat yang sahih. Sesuatu yang masih bersifat zanni harus ditafsirkan agar sejalan dengan qat'i. Bila kedua-duanya bersifat zanni, maka pandangan syariat lebih utama untuk diikuti. Sampai logika mendapatkan legaliti kebenarannya atau gugur sama sekali. Anda nampak ini salah satu daripada rumusan yang berkait dengan qawaidul fiqhiyah ataupun usul fiqh lah. Jadi tanpa buang masa, kita bagi pada Tok Mu untuk memulakan bicara, mungkin mengembangkan apa yang sudah kita bincang pada minggu sudah dengan isu-isu semasa mungkin yang berkaitan. Bagaimanakah Tok Mu melihat pengajian Islam semasa berjaya mengintegrasikan antara yang dinamakan ilmu syar'i, yakni ilmu nas ataupun ilmu wahyu, dengan ilmu akal ataupun penggunaan nakli, penggunaan akli untuk melahirkan manusia yang ataupun lulusan pengajian Islam ataupun orang awam yang faham akan kedua-dua konteks itu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk lebih faham masalah ini, kita buat bandingan antara dualism dengan kita katakan integrasi. Dualism itu dua tetapi berasingan. Integrasi itu dua juga tetapi dia bercampur. Kita katakan kalau dalam bidang-bidang sains dia kata positif dengan negatif berintegrate dua tu, maka lahirlah power macam tu. Tapi kalau dualism ni dia pergi asing-asing. Jadi dalam Islam ni, sebab tu dalam kita muda-muda tu, kita kata Islam menentang dualism dalam apa-apa semua sekalipun. Dunia, akhirat. Kita tak boleh bagi antara dunia dengan akhirat. Sebab dia ada perkaitan yang rapat antara dunia dengan akhirat. Maknanya integrated antara dunia dan akhirat. Ada integrasi situ. Tapi kalau kita ni dualism, maka macam undang-undang sivil, undang-undang syariah dalam negara kita itu kita katakan sistem dualism. Jadi dalam sistem syariah ini, syariah ini walaupun ada dua sumber atau tiga sumber atau empat sumber, maka ianya tidak bersifat dualism yang asing-asing.
Dianya sifatnya integrasi. Jadi di sini Imam Banna menyebut soal antara wahyu dengan akal. Walaupun wahyu dan akal itu dua perkara yang berbeza, tetapi mereka berjalan bukan saja selaras dan selari, tetapi berjalan bergandengan. Selaras selari lain lah, bergandengan antara satu lain dalam satu integrasi yang di mana kita tidak boleh membezakan antara satu dengan sama lain. Saya muda-muda dulu, saya banyak mencontohkan dualism ni, macam orang Iran minum teh. Dia minum teh tawar, kemudian dia gigit gula buku tu. Minum serok, gigit. Minum serok, gigit. Kita katakan itu dualism. Tapi integrasi ini maknanya kita ambil teh tu, ambil gula tu, campur dalam tu. Barulah kita minum. Tidak boleh kita pisahkan mana teh dan mana gula. Contohnya, kita boleh katalah ini banyak gula kerana manis, ini banyak teh kerana kelak. Tetapi integrasi itu berlaku. Jadi di sini Imam Banna kata walaupun Islam itu mengiktirafkan akal, tetapi fungsi wahyu itu adalah selaras dan berintegrasi dengan akal. Walaupun wahyu itu adalah ada sumber utama, tetapi dia tidak menafikan akal. Jadi peranan antara wahyu dengan akal itu, satunya dia panggil sawabit, iaitu benda yang rigid. Satu lagi itu mutaghayyirat, benda yang berubah-ubah. Kalau kita tak faham, sawabit ini macam dia saw, anchor. Macam mana pun, dia tetap anchor dia di situ. Kalau tali tu panjang, kalau akal tu panjang, kalau persekitaran tu berbagai-bagai, ibarat ada sauh dan ada tali yang panjang, maka kapal tu boleh berpusing ke mana-mana, tetapi dia tetap ada kutub dia, ada paksa dia. Itu ada paksa dia. Kalau kat Kelantan kita kata kat lembu ada pelunggur lah. Jadi lembu boleh bergerak ke mana-mana, terti atas tali dia, tapi pelunggur duduk situ. Dia boleh bebas bergerak. Jadi Islam ini, dia ada thawabit yang berada yang kita boleh dapat daripada Al-Quran dan As-Sunnah, memberi prinsip-prinsip yang tetap dan tidak akan berubah sejak zaman berzaman. Tetapi kita ada akal manusia, kita ada persekitaran dan sebagainya yang merupakan aspek-aspek anjal dalam masyarakat, dalam kehidupan manusia. Jadi hukum itu boleh berubah sejauh mana berubah aspek-aspek anjal ini. Tetapi dia tidak boleh berubah sepenuhnya kerana dia ada paksi, ada anchor yang memegang dia supaya tidak jauh berubah. Jadi bagaimanapun di barat, kalau dia katakan liberalism, dia pergi sampai mana-mana, manusia ni nak balik ke alam duduk di lautan, alam tak tahu betina, jantan semua. Tapi dalam Islam, walau liberal bagaimanapun, dia masih lagi ada dia punya paksi. Sebab tu orang Islam tu sifatnya sederhana dan dia satu warna sahaja, tak kira lah. Cuma adalah ruang sikit dia boleh bergerak sesuai dengan keadaan dia. Saya rasa itulah intro yang saya boleh katakan. Dan inilah satu metod yang dianjurkan oleh Banna, iaitu diambil daripada pengajian-pengajian usul fiqh, iaitu supaya orang-orang kita tidaklah sangat rigid dan tidak sangat liberal. Kalau sangat rigid, sangat liberal tu maknanya tidak sesuai dengan Islam, sebab kalau rigid sangat, maka dia tu dualism. Dia tolak akal. Kalau liberal sangat, dualism juga, dia ambil akal saja, dia buat wahyu dan sebagainya. Tapi campur dua tu. Itu kita katakan integrasi. Dan dalam idea saya, macam tu jugalah, kalau kita masuk dalam bidang akademik misalnya,
Saya banyak duk cerita tentang budak-budak muda ni di Akademi Islam sebagaimana. Kita mula tahun 65, ini cerita, start cerita akademik sikit kan. Tahun 65, zaman saya tu, belajar di dalam puri tu, belajar semua. Sastra Arab belajar, falsafah belajar, tasawuf belajar, semua belajar, akidah belajar. Dia katakan fakulti syariah tak belajar semua sekali. Kemudian kita boleh lahirlah orang yang versatile. Tapi versatile pun shallow, cetek. Maka dia kata kita mesti ada pengkhususan. Maka dia buatlah syariah, buat usuluddin, dua pengkhususan. Bila ada dua pengkhususan tu, semuanya ilmu wahyu. Jadi bila ada ilmu wahyu saja, orang ni tidak kenal dunia. Oleh kerana itu, dia masuklah 2-3 subjek yang dikatakan backup subjek. Subjek yang mengukuhkan ilmu wahyu itu supaya orang ni celik dunia sikit. Tetapi, lama-lama dia berkembang kepada komparatif. Dan sekarang ni saya cadangkan supaya kita berkembang sampai kepada integrasi. Tadi integrated subject, barulah kita boleh melahirkan Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Khaldun. Ini cerita-cerita panjang lah ni. Sekat tu lah dulu. Dr. Kamil banyak nak cerita tu. Macam mana ni? Alhamdulillah. Terus kita kepada Dr. Kamil. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kamil boleh bincang kedudukan tawabit dan murunah ataupun mutaghayyirat tu dalam bidang akidah dan pemikiran Islam lah. Jadi Datuk Muk cakap tu betul. Secara idealnya dan secara teorinya. Tetapi bila kita pergi kepada ground, ada golongan yang terlampau menyempitkan sawabik. Tak tak nak bergerak. Sehingga bila tak ada saja benda-benda yang qat'i dalam Quran tu, bila tak ikut, semua jadi bid'ah. Baca pula hadis, tak bid'ah, sesat. Tak sesat, neraka. Jadi akhir sekali tak nak bergerak dari agama ni. Dia hanya terima apa yang ada dalam Quran dan hadis. Dan hadis tu pula tawatir. Baru boleh mutawatir, baru jadilah asas kepada akidah. Kalau ahad tak boleh pakai dah. Jadi ini kumpulan kita kata mana ifrat tafriq jugalah. Yang satu lagi pula, dia terlampau pula. Buka yang murunah, yang fleksibel tu. Sebab agama boleh pergi ke mana-mana. Jadi golongan liberalism tadi. Itu dalam realiti yang ada. Jadi kita kena balik kepada wasatiyah juga. Sebab pertama sekali, sawabik ni dari satu segi, benda-benda yang betul-betul qat'i. Jadi benda-betul qat'i ni kita tengok, tak banyak. Misal kata, li zakari mislu hazzil unsayain. Dalam bab saka, yang betul-betul sawabik, orang lelaki dapat 2, orang perempuan dapat 1. Itu sawabik. Kemudian yang lain-lain tu, dia banyak terdedah kepada murunah. Sebab tu satu ketika ni, Sayyidina Umar sendiri, dia buat satu hukum tentang pesaka, tentang adik-beradik belah ibu. Kemudian bila mati kirai pula, dia ubah pula. Orang pergi komplain lah macam mana dulu ukur lain, ni ukur lain. Dia tu dulu ijtihad lain, sekarang ni ijtihad lain. Jadi maknanya bila pergi pada saat ijtihad, tidak ada qat'i, maka dia menjadi hukum yang tidak sabit bila tidak ada qat'i. Ambil kes sekarang ni, macam isap rokok. Isap rokok ni golongan yang mengharas rokok tu, marah ke isap rokok. Tapi kalau kita tanya, adakah ayat Quran tu, hadis yang qat'i yang mengatakan rokok tu haram? Tak ada. Bila tak ada, maka dia balik kepada soal murunah. Bila ada murunah, soal ijtihad. Sebab tu ijtihad ulama dulu makruh. Ijtihad ulama sekarang ni haram. Sebab tu dia kata ijtihad
berbeza dari zaman dan tempat dan orang pun, dan persekitaran tadi. Jadi sebab itu dalam hal ni, saya mula-mula tengok, mudah tajuk ni. Murunah sawabik ni. Tapi bila kita mendalam bab fiqh, bab usul fiqh, hatta dalam bab akidah pun, jadi saya ambil Qardawi punya kesimpulan lah. Qardawi kata ya sawabik tu 4 ya. Rukun iman, rukun Islam, kemudian akhlak. Akhlak ni jujur tu sampai akhir kiamat pun baik. Bohong sampai kiamat pun tak baik. Dan akhir sekali hudud. Sebab tu hudud ni pun kalau tengok, saya ingat sekali ada cerita benar. Syekh Abu Zahrah ni, kalau kita mesti ada semua. Orang kata dia Syekhuna. Tak ada orang kata dia Syekhuna. Tok Guru Besar Azhar. Satu masa dia pergi seminar. Dia ada idea lama dah. 20 tahun dia duduk kandung. Dia tak kata orang berzina tu kena rejam. Sebab dia kata tu hukum Yahudi. Sebab Yahudi yang keras itu. Hukum Islam tak keras macam tu. Dia pun dalam persidangan dia pun bagi idea tu. Habis kena budak ulama-ulama lain. Dia pun senyap pas mati. Tak buat keluar dari situ tu. Jadi saya tengok ramai ulama-ulama pun, ramai yang kandung idea 20 tahun, baru dia berani buat keluar. Itu pun kena reject orang. Jadi itulah maksud saya di sini. Benda ni kita kena lebih hati-hati juga supaya jangan dia ambil kesempatan oleh golongan yang melampau sempit tentang sawabik, dan jangan juga dia ambil kesempatan terutama sekali ni oleh mereka-mereka yang sengaja nak kacau Islam, liberalisme dan sebagainya. Ada dasar Islam ni sesuai untuk semua zaman tepat. Akhirnya dia mempermudahkan Islam tu, akhir semua boleh. Akhir riba pun tu kacau sikit boleh. Akhirnya benda-benda yang haram, zina pun tu kacau sikit boleh. Sekarang ni pun kita sibuk kahwin online, cerai online macam-macam. Benda ni pun masuk dalam perbincangan ni lah. Wallahu a'lam. Baik, ada satu kalau kita buat kajian kes lah Tok Mu. Tempoh hari berlaku dan terlibat juga dengan sebagai moderator satu forum berkaitan dengan dakwaan politik itu, iaitu kepimpinan imamah. Imamah yang bukan imamah Syiah lah. Yang ni isu kepemimpinan dalam sesebuah negara itu telah dianggap sebagai perkara dalam perbahasan akidah oleh setengah pihak. Sedangkan setengah pihak lagi kata tidak. Ia termasuk dalam urusan fiqh lah. Yang mana hukumnya boleh berubah anja begitu begini. Sebab tu kita boleh terima demokrasi apa semua. Tapi setengah pihak sebagai contoh Saudi lah. Saudi sangat berpegang dengan alasan isu kepimpinan pernah disebut dalam kitab-kitab akidah. Jadi berdasarkan kita kata sawabik mutaghayyirat murunah ini, Tok Mu sendiri perspektif sebagai orang fiqh sudah dijangka lah Tok Mu memang berpegang sebagai orang melihat politik ni itu. Tapi bagaimana kita nak bagi faham dan pembuktian untuk orang awam ini bahawa isu kepimpinan itu bukan isu akidah per se macam isu rukun Islam, rukun iman itu. Dia macam ni. Ada ketika di mana iman itu atau apa tu imamah itu sebagai rukun ini satu daripada akidah, persoalan akidah. Ada sesuatu ketika apabila kita berada dalam satu krisis kepimpinan yang melampau. Jadi persoalan tentang sama ada al-imamah itu juz'un minal aqidah ataupun tidak lahir pada ketika-ketika kritikal macam tu. Maknanya sesiapa yang tidak menganggap bahawa kepimpinan itu adalah sebahagian daripada kepimpinan itu mesti diterima, kepimpinan ada, maka dia kufur. Kafir. Pasal dia menolak imamah ni. Menolak mana kepimpinan dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, fleksibiliti Islamnya
dalam keadaan-keadaan yang tidak ada gelora macam tu, tidak nak mempertahankan kepimpinan Islam itu dalam waktu yang sangat kritikal, maka dia tidak merupakan satu bahagian daripada akidah. Maknanya kalau kita menolak kepimpinan sesebuah negara Islam itu, dia tidak menggugat iman kita. Tapi kalau kita menolak kepimpinan Islam dalam keadaan Islam sedang dikekeh oleh orang kafir, maka dia boleh menggugat. Maknanya, awak merelakan dirinya nak beri kepimpinan itu kepada orang bukan Islam. Islam apa awak ni? Ini situ yang lahir dari segi al-imamah tu, betul juzuk daripada akidah sebagainya. Oleh kerana itu, secara akademiknya kita mesti menerima fleksibilitinya ada. Dalam keadaan sebuah negara yang tak ada kemungkinan kuasa jatuh ke tangan orang kafir, maka masalah imamah tu tak ada sangkut paut langsung dengan akidah, sebab awak terima siapa pun, orang Islam juga naik dan tidak mengancam agama. Itu latar belakang. Soalnya sekarang ni, orang kita bila dia belajar ilmu fiqh ke ilmu akidah ke tasawuf, dia tidak belajar sejarah perkembangan dan pertumbuhan ilmu. Dia tidak belajar tu. Saya nak cadangkan, kalau katalah dia baca buku... Dia tak baca buku Tok Muk tu. Dia tak baca buku Tok Muk sejarah. Saya pun tiru-tiru gitu kan. Sebenarnya kalau kita kata orang tahu bahasa Arab, baca Jadi Zaidan je. Baca Jadi Zaidan saja dia tahu dah. Jadi masa tu lahir dari segi sifat ilmu misalnya. Mengapa kita kata kalau apa tu? Kalau seorang tu sastrawan dia panggil al-adib. Kalau orang faqih, orang fiqh tu dia panggil al-alim. Kalau dia tu orang hadis dia panggil al-hafiz. Kalau dia tu orang Quran dia panggil al-qurra. Benar-benar ni lahir. Jadi sekarang ni mungkin tak valid lagi. Ingat saya kecil-kecil dulu kalau nak tulis surat al-fadil, al-muhtaram, al-adib. Ini orang ni jadi al-fadil, al-muhtaram, al-alim. Sekarang ni tinggal siapa dah? Al-mufti dia panggil apa tu? Sahibus Samah. Tinggal untuk mufti saja Sahibus Samah. Sebenarnya Sahibus Samah ni mufti zaman dulu lah, ni samah apa lagi? Fatwa apa kerah, main susah nak ikut pun samah apa lagi? Sahibus Samah ada maknanya orang yang memberi fatwa secara memahami keperluan masyarakat. Sebab dia kata mufti itu seorang mutasamih. Tapi hakim dia tak panggil sahibus samahah. Sebab dia perlu memberi hukum yang keras. Al-fadil macam tu juga. Al-muhtaram macam tu juga. Jadi benar-benar al-adib macam tu juga. Dia penuh bercakap mengikut sastra dan sebagainya. Oleh kerana itu, jadi kalau kita sekarang ini dalam suasana duduk di sekolah kita, duduk di universiti kita, duduk di pondok kita, kita baca buku-buku yang lahir pemikirannya berasaskan kepada satu zaman yang berasaskan sekian-sekian. Maka akademik pun akan jadi macam tu. Tapi bila zaman itu sudah luput, maka akademik pun macam tu. Sekarang ni, kalau pergi ke Mesir kan, saya mula-mula pergi dulu, jumpalah buku-buku Mustafa Subai, ia tulis dengan al-ishtirakiyah fil Islam, apa semua sekali itu. Ini semuanya kerana masa tu Mesir sedang memperjuangkan semangat sama rasa, sama apa. Masa Farouk tu sebenarnya dia panggil landlord apa semua sekali ni. Rakyat umum ni tidak ada yang memiliki tanah. Tidak ada yang memiliki tanah. Sebab dia kata falah. Falah ni orang duduk atas tanah orang.
Jadi bila nak revolusi itu, dia kata Nasir kata irfa' ra'saka ya akhi laqad madha ahdul isti'bad. Angkat kepala wahai saudaraku, zaman penindasan sudah berlalu. Oh itulah para petani pun naik bas kelas 1 bawa cangkul. Naik bas kelas 1 bawa cangkul, bawa keri, bawa apa semua. Sebab yadun. Istilah yadun ni semua ni. Jadi nak menggambarkan supaya nak buat orang brojol siapa semua sekali, maka Mustafa tulis Al-Ishtirakiyah. Sekarang ni buku Al-Ishtirakiyah Islamiyah tu tak laku dah sebab tidak ada motif nak ke mana masyarakat kita. Terutama masyarakat kita ni. Masyarakat apa tu feudalism. Tak boleh kita nak cakap tentang Ishtirakiyah Islamiyah. Tak boleh. Sebab masyarakat kita ni dia huha-huha tak tahu ke mana, hanya menunggu arahan daripada ketua. Kalau ketua kata kanan, kiri. Tengok orang galau kampung. Caw kanan. No, kiri. Sok. Berhenti. Itulah masyarakat yang berbeza. Oleh kerana itu, kalau kita seorang yang cerdik, maka kita sepatutnya mengembangkan ilmu dan wacana keilmuan itu berasaskan kepada budaya masyarakat kita, realiti masyarakat kita dan keperluan masyarakat kita yang semasa, barulah kita boleh melahirkan satu sistem keilmuan yang boleh diterima. Tetapi malangnya orang kita sama ada orang agama, terutama sekali orang bukan agama. Bila dia pegang sebuah pandangan pada ustaz-ustaz agama, dia pegang juga Allah. Tak saya dengar hak lain dah. Sebab dia percaya bahawa apa yang ada dalam kitab ni, hak itulah betul. Ada cikgu duk mengajar dengan saya, baduk bacok dulu. Sekarang ni tak tahulah hidup ke mati lah. Dia kata, ustaz, saya jumpa abang ustaz. Abang hak saya tua, dah mati dah abang tu. Alih, dia kata abang ustaz ni. Abang saya tu cikgu sekolah menengah. Ya? Alih. Apa alih tu? Dia bila nak bagi fatwa, bawa kitab kuning tu baca depan kata Allah alih dia. Orang yang alih tu ialah orang yang baca kitab kuning. Kalau cerita begini tak saya lah cara mikir tinggi lah mana pun, tak alih orang tu. Sebab tak boleh baca kitab kuning. Jadi sekarang ni, kalau kita tidak boleh merubah keadaan itu, maka tak secakaplah kan nak hudud ke, nak negara Islam ke apa. Kita belum berjaya membuat pembaharuan ilmu yang akan menjadi asas bagaimana kita menstrukturkan kepimpinan politik, ekonomi masyarakat kita. Macam Guan Im satu masa lah cerita ni, masa duduk tubuh-tubuh lah, jumpa semua pemimpin sampai ke pemimpin bukan Islam, kita jumpa Lim Guan Yin, dia kata kita ni Islam setara mana pun. Kalau nak bangunkan negara, nak majukan negeri tak maju. Masa tu duk marah Kepah Kelantan lah. Islam setara mana? Kalau Islam kuat, dia kata mesti negeri kita mesti maju. Saya pun suka. Jadi tak nak kata apa. Jadi inilah masalah dilema kita orang Islam dalam masyarakat kita. Kita nak kepada Islam tetapi kita tak tahu Islam bagaimana yang sepatutnya kita rebut. Adu bin nawazih. Ini masalah-masalah yang panjang. Sambung pula lah kami. Macam mana Ustaz? Panjang dah tak boleh ikut, kena sekat ni. Sambung eh. Terus Dr. kami terus. Ya. Saya balik ke pimpinan sebagai asas akidah tu. Yang saya tahu dalam Syiah lah. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah ni, saya rasa tidak ada satu hadis Nabi yang mengatakan Ali itu sebagai pengganti atau menentukan Abu Bakar ke Umar ke siapa, tak ada. Jadi bila tak ada, bila Nabi mati tu, kita perlu kepada syura. Dan timbullah syura tu, melantik Abu Bakar, melantik Umar, melantik Osman, melantik Ali.
dia praktik ke pak khalifah Nabi tu berbeza. Cara latih Abu Bakar lain, cara latih Umar lain, cara latih Utsman lain, cara latih Ali lain. Kemudian sekarang ni kita gunakan demokrasi sebagai satu sistem. Selepas Perang Dunia Kedua, selepas kita dijajah. Dan banyak negeri Arab menggunakan kuasa betul monarki. Tapi kalau kita baca ulama-ulama Arab, ulama Mesir misalnya, walaupun kita katalah di Malaysia, dia kata demokrasi kita ni apa ni pindah tiaga banyak berlaku. Ada rasuah. Dulu tak ada rasuah sebab pemimpin politik di kampung cikgu-cikgu. Orang memimpin orang kampung. Bila dah buka kepada orang ahli perniagaan, korporat masuk politik, mula rasuah. Zaman Dr. Mahathir lah tu, tak rasuah ni. Lepas tu, kita tengok pula orang Arab sendiri saya baca, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia junjung sangat demokrasi ni. Sebab negara Arab tidak ada demokrasi. Negara Arab di Saudi sendiri pun kena berkumpul 45 orang pun boleh cakap. Tempat kita ni jauh nah. Tempat kita ni dalam Facebook, dalam gapo-gapo ni. Gapo tak kata ke orang. Pak cek berek pun timur. Orang mana sekarang ni semua terdedah dah. Sakit perut pun masuk dah tu. Demokrasi betul lah. Saya tengok ni dengan ada yang pandemik ni macam kita ni dak bercakap ni. Demokrasi 100% betul sekarang ni. Orang tak takut, tak apa, keluar apa saja. Ya kita ni paling lembut ni. Kalau baca Facebook, Instagram orang macam sekarang ni, tak sangat nak baca dah. Gapo ada tak kata ke menteri, gapo tak kata ke wakil rakyat, gapo tak kata kepada pemimpin. Ada setengah-setengah tu kepala gajah macam-macam kata. Sebab tu saya pun saya sadarlah raja-raja ni pun tueku-tueku ni main Instagram ke main Facebook. Apabila dah bercampur aduk dia tak kenal siapa dah. Bila dah bertepuh tengah jalan, bertepuh daripada bola ni. Sebab tu zaman dulu saya tengok berita-berita filem kita ke, dia tak campur dengan ramai. Sebab tu orang hebat. Tengok Piramli sekali-sekala, tengok Normadiah sekali-sekala. Tapi dah tengok setiap hari macam kita zaman sekarang ni, jumpa di Pasar Malam, jumpa di mana pun. Tak heran lah kamu jadi apa ni, berita filem ke, kamu hero ke. Heran dah, pasal benda dah biasa dah. Jadi sebab tu dah soal kepimpinan ni kita kena balik. Luruskan semula. Ada hierarki dia, ada kehormatan dia. Macam itulah kita wakil ayat panggil dia berhormat. Bila berhormat, rakyat tak boleh berjalan. 10 km tak boleh berjalan. Dia pergi pas ke Perancis, pas ke mana. Ini undang-undang apa demokrasi kita. Sebab tu sekarang rakyat menuntut pemimpin-pemimpin supaya turun atas ground jadi macam rakyat biasa. Kita marah rakyat nak pergi masjid. Lepas tu kita sepakat jamu dirian. Tim ada speaker lah, wakil rakyat. Lepas amanah lah. Jadi ini apa wakil rakyat ni? Ini kepimpinan ya. Rakyat tak setuju. Jadi sekarang wujud rakyat tak boleh keluar. Jalan-jalan di pasal. Pakat di pasal ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dan sebagainya. Jadi sekarang ni, orang buat kesimpulan. Habis dah zaman kerajaan semua tahu. Pemimpin semua tahu. Sebab sekarang ni, rakyat pun kadang-kadang jauh lebih cerdik daripada pemimpin. Jauh lebih cerdik daripada menteri pun ada. Jadi, kita kena fikirlah. Ini bukan tahun 70-an. Ini bukan tahun 80-an. Ini dah tahun 2021. Kemudian masuk 2022. Jadi, pilihan raya ke, wakil rakyat ke, parti politik ke, NGO ke, ahli akademik ke, profesor ke, tok lebah ke, tok guru pun orang kata macam-macam. Tok guru pokok bucik, tok guru tok kerja, tok guru makan gaji buta, macam-macam ada orang kata dalam Facebook. Saya baca malu, sedih keadaan yang ada sekarang ni. Itu pandangan saya. Itulah harga sebuah demokrasi lah ya. Ya. Dan Demokrasi. apabila kita berada dalam sistem itu dan kita menerimanya dan kita tidak menjaga
Dia maksudnya dia punya kita sendiri tu mendedahkan kita kepada kritikan. So be it lah, dia terpaksa menerima lah dia punya padah daripada kritikan-kritikan itu. Ya. Yeah. Jadi Tok Mu ada poin tambahan. Adalah saya nak sambung tu. Sebab tu kata Imam Muhammad Abduh, dia kata autokrasi yang terkawal itu lebih baik daripada demokrasi yang tak terkawal. Macam inilah dari segi tadi pun kita dah bincang tadi pun dari segi imamah. Saya nak balik pada soal imamah dulu kan. Macam Dr. Kamil kata tadi, imamah ini lahir di kalangan orang-orang Syiah. Sampai dia lahir teori al-imamatul uzma. Imam yang paling berautoriti kan. Sebab tanpa teori imamah ini dia tidak boleh menegakkan Syiah dia. Tengok. Jadi orang Syiah ni dia orang Syiah ni sebenarnya dia menggunakan kepimpinan itu sebagai satu asas wacana untuk orang kita puja Ali, maka dia boleh sokong. Mana itulah benar-benar. Tetapi tidaklah kata benda tu menyeleweng dalam pemikiran Islam. Ada kalau dia bawa hadis-hadis yang maudhu' tu, tak adalah. Hadis-hadis reka-reka tu, tapi asas kepimpinan tu. Jadi Islam ini, kalau kita tengok, bagaimana Islam mengutamakan imamah itu. Dia kata kalau berjalan 2 orang, seorang mesti jadi ketua. Kalau semaya 2 orang, seorang kena menjadi imam. Pentingnya kepimpinan itu dalam Islam. Maka orang Syiah kata lepas Nabi tak ada, siapa sepatutnya menjadi imam? Itu yang dia mula. Dia mengeksploitasi isu imamah itu sampai dia boleh bangunkan satu teori. Jadi ini satu-satu. Jadi bila dalam keadaan yang katakanlah kalau Syiah itu sudah memerintah misalnya, mungkin dia lembutkan sikitlah. Mulai bila Khomeini naik apa al-Imam al-Khomeini apa semua sekali. Tapi bila dah dia merintah ada macam-macam, jadi dia cuba tune tu lembut sikit. Itu cara-cara kita katakan flexibility ilmu dan wacana keilmuan dalam Islam. Macam juga demokrasi tadi. Macam Ustaz Zarudin kata, inilah hasil daripada demokrasi yang kita amalkan. Jadi kalau demokrasi, sebenarnya demokrasi ini macamlah pisau yang tajam. Sepatut kita mempunyai pisau yang tajam. Sebab demokrasi ini memanglah sama orang boleh bebas bercakap. Tetapi kalau kebebasan itu digunakan dengan secara yang tidak berdisiplin, ia boleh membuat pada kehancuran. Sekarang ni, siapa dia boleh survive? Dengan cara orang kita berdemokrasi sekarang ni. Tak ada orang boleh survive. Tidak ada orang yang selamat daripada difitnah oleh orang lain atas dasar demokrasi. Jadi dalam benda-benda sulit secara personal pun dia orang korek habis. Dan ni soal-soal orang COVID ni. Saya berasa nak suka. Dia ambil gambar tu makan teria tu. Nak tunjuk pada publik. Kemudian ambil gambar. Apa kerja ni nak apa? Nak ceritanya bahawa kamu para pemimpin macam ketam. Suruh orang berjalan molek, kamu tak berjalan molek. Jadi satu kerja pun nak hidup cari-cari benda-benda. Jadi tidak berhasil, tidak boleh melahirkan ekonomi dalam negara kita. Tetapi kalau sekiranya demokrasi kita itu diatur dengan baik, saya rasa itulah. Saya tahulah kelahiran demokrasi di Eropah ni, siapa dia kat Ustaz melahirkan demokrasi asal di Eropah ni. Kita katakan, katalah di zaman Greek, di mana semua orang pergi ke parlimen. Begitu kan? Dia punya demokrasi. Mari Islam pula dia bawa syura. Sebenarnya tamadun ni sama saja. Jadi oleh kerana itu, dalam Islam, adakah Islam itu demokratik atau dictatorship atau monarki macam di Brunei atau apa-apa semua sekali?
Sekarang ni masa COVID ni. Brunei tak ada COVID sebab dia monarki. Dia perintah raja, plong, habis. Orang pun. Tapi oleh kerana demokrasi ni, orang tu begini, orang ni begini. Saya terkejut. Orang kata, saya dengar, siapa dia? Azizah ada syarah semalam. Dia kata 500 lebih orang bunuh diri dah. Kerana COVID ni. Saya kata itu. Lebih hari ni. Hari ni 1,000 lebih sekolah dia malah. 1,000 lebih dah. Allahu Akbar. Ini 1,000 lebih dah. Inilah benar-benar yang macam Ustaz kata tu. Malah kita mengamalkan demokrasi terbebas. Demokrasi terbuka ala barat. Sedangkan kita punya culture tidak boleh menjiwai demokrasi itu. Sebab tu Soekarno memperkenalkan demokrasi terpimpin. 3 Abdul kata, terpimpin apa? Ini baca balik 3 Abdul semula. Jadi inilah kita perlu kepada orang yang mempunyai satu ketukuhan besar, pemikiran yang hebat, cuba menstrukturkan semula masyarakat kita. Kita kena reform balik masyarakat kita. Nak kata reformasi ke, nak kata transformasi ke, nak kata perubahan ke, tajdid ke, islah. Katalah apa. Tapi masyarakat kita perlu kepada satu reform, satu perubahan yang berasaskan sebenarnya kepada struktur budaya kita. Malah Islam sendiri pun sepatutnya kita memperkenalkan Islam dalam konteks budaya Melayu yang sesuai, maka orang akan memikul Islam tu tanpa berat. Tanpa berat. Ini kita bawa Islam dalam konteks masyarakat Arab. Konteks masyarakat Arab. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa kena jadi Arab dulu. Sebabnya dalam perkembangan Islam lama, pengaruh Arab itu terlampau tinggi dalam tamadun Islam, sehingga kan sastra kita tidak boleh bezakan antara sastra Arab dengan sastra Islam. Saya belajar sekolah Arab. Sekarang ni saya kadang-kadang senyum suka. Di Ma'had Muhammadi, sastra Arab kita belajar. Kononnya lah kita nak belajar sastra Islam. Kita belajar syair-syair zaman jahiliyah. Wadi' hurairata inna rakba murtahidu wa hal tutiq Al-Ghazal, syair-syair yang mengorat, syair-syair memuja Arab, syair-syair yang memuja wanita. Ini kita belajar. Belajar di sekolah. Kononnya inilah sebahagian daripada sastra Arab nak bawa pada sastra Islam. Sastra jahiliyah dan sastra Islam. Jadi kita tidak boleh nak struktur. Jadi oleh kerana itu kita mengharapkanlah dalam negara kita ini orang-orang yang muda-muda ni, ini lah Ustaz tanya tadi apa tu ranking tu. Ranking tu ranking ke mana? Kita ranking tak tahu ke mana-mana. Ada. Sepatutnya ranking berasaskan kepada keperluan setempat untuk masyarakat kita. Katalah ekonomi. Mengapa orang Melayu tak boleh maju dalam bidang ekonomi? Kerana kaedah pembangunan ekonomi dalam masyarakat kita ini tidak berasaskan kepada budaya Melayu. Jadi budaya rakus. Orang Melayu akan gagal sampai kiamat kalau sekiranya pembangunan ekonomi dalam masyarakat kita tu terlampau liberal dan terbuka kepada sifat-sifat rakus. Kerana orang Melayu ni sifat dia qanaah. Sebab dia Muslim, dia tidak rakus. Ini masalah dilema kitanya. Jadi sama ada kita nak jadi Muslim ataupun kita nak jadi kaya. Cina, kawan saya dulu. Ada seorang Cina kawan saya. Dia kata, saya kata, Acai, ajar saya meniaga lah, kamu orang Cina pandai meniaga. Bukan, Acai nama apa di Kota Baru. Dia kata, mana boleh lah, haji semaya, mana boleh berniaga. Haji semaya tak boleh berniaga. Maknanya kalau kita membangunkan ekonomi dalam negara kita berasaskan strukturnya, berasaskan kepada budaya masyarakat Melayu, maka orang Melayu akan. Jadi oleh kerana itu saya kata tadi, flexibility Islam sama ada hukum atau akidahnya itu perlu kita mengambil faham bahawa kita mempunyai ruang yang cukup, ada pelunggunya, ada sauhnya, ada kutubnya, ada paksinya, tetapi kita boleh berlegar.
Ini macam Dr. kami contoh tadi. Dr. kami kata yang sawabitnya ialah masalah pesaka. Nah, tidak ada siapa pun yang boleh melanggar hukum pesaka. 2 lawan 1. Apa semua sekali. Apa tu? 2 lelaki, 2 perempuan. Tapi oleh kerana masyarakat kita sekarang ni, masyarakat terbuka, di mana yang mengeluarkan belanja, mencari duit, bukan sahaja orang lelaki-lelaki, ada syarikat-syarikat trustee, dia memikirkan supaya kita cuba cari keadilan. Nak cari keadilan tu rupa-rupanya pesaka itu bukan suatu kewajipan. Yang benar? Orang sekarang ni jumpa pesaka bukan satu kewajipan yang perlu diikuti. Kecuali kalau sekiranya harta belum dibahagi, maka dia mati, maka tertakluk kepada pesaka. Oleh kerana itu, maka dia nasihat ke keluarga supaya menyelesaikan pembahagian harta tu sebelum tertakluk kepada pesaka. Dengan hadiahnya, dengan hebahnya, dengan wasiatnya, dengan hadiah wasiat, hebah wasiat, macam-macam sekali. Maknanya dia boleh lari daripada kerasnya hukum pesaka itu kerana hukum pesaka itu sangat sesuai dengan susuk masyarakat yang ada pada waktu itu. Jadi itulah fleksibelnya Islam itu. Saya rasa kalau kita ni orang yang memperjuangkan Islam tidak rigid, duk ikut kitab kuning, kitab apa semua sekali itu, kita selamat sebagai sebuah masyarakat Islam yang betul orang Arab puji kat kita dulu. Nah, bermula dengan Tengku Abdul Rahman punya dasar. Dasar tolak ansur Islam. Kemudian apa tu kita katakan Razak. Tun Razak, pembangunan tu kemudian Mahathir apa tu dia kata Mahathir Anwar tu dia kata apa ni nilai-nilai Islam ada apa penerapan. Penerapan nilai-nilai Islam. Dia kata penerapan nilai-nilai Islam yang universal. Tengok. Yang universal. Sebab dia kata nilai Islam itu sifat universal. Boleh pada semua orang. Itu kebijaksanaan pada waktu itu. Lepas tu marilah lagi Islam hadari. Kemudian marilah lagi apa semua sekali. Wasatiyah. Cuma malangnya Islam hadari jadi Islam hadhari. Kerana gawat politik. Islam wasatiyah jadi watasiyah. Kerana malah politik dan sebagainya. Ini masalah-masalah kita yang tutuplah politik ni. Tapi kita nak sudahkan dengan Dr. Kamil lah untuk round terakhir ni. Penutup kepada isu kita bring out ni. Lepas ni mungkin kita nak pergi sikit pada saya nak minta Tok Mu respon apakah mungkin cadangan lah kepada pembangunan akademik yang lebih kita kata lebih efektif dalam memastikan kualitinya ada, dalam masa yang sama sumbangan kepada masyarakat itu lebih mendasar, tidaklah terpisah golongan Menara Gading dengan dia punya tapak gading itu. Dr. kami boleh respon dulu untuk penutup, kemudian kita pergi pada Tok Mu untuk rumusan. Saya nak sambung yang Tok Mu sebut tadi. Saya setuju. Pandangan ekonomi orang Islam tidak akan berjaya dengan kita mengambil sistem yang kita bawa dari Eropah. Misalnya sistem perbankan. Ini ditulis oleh UIA Abdul Hamid Abu Sulaiman dalam buku Krisis Pemikiran Islam, Azmatul Aqlil Muslim. Dia kata bila bawa sistem bank ke negara-negara Islam, orang Islam tahu sistem bank tak ada riba. Kemudian kalau dia masuk riba, dia akan terjebak dengan dosa besar. Itu benar sawabik. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu sawabik. Maka orang Islam tak banyak berinteraksi dengan bank. Sehingga kita tahu ada sebut hatta bank Islam pun sekarang ni ramai orang bukan Islam yang masuk di situ. Dan walaupun sekali bank Islam ada penasihat syariah pun. Tapi kalau kita baca misalnya
Profesor Nazari Ismail. Saya sebut bank tu bukan tempat menolong orang. Bank tu adalah industri kredit. Industri kredit ni dia litas darat. Litas darat lah. Dan kita tengok dia punya sejarah pun Yahudi dan sebagainya guna sistem banking dan sebagainya. Ini sebagai contoh mana sistem ekonomi kita selagi kita berpegang kepada import daripada Eropah, daripada Amerika dan sebagainya. Orang Islam dia macam ni lah. Takat pergi simpan duit. Dia ramai orang sanggup pergi simpan tabung haji. Walaupun tak besar. Kerana nak kepada halal. Dan nak kepada bayar zakat. Orang tak percaya kepada sistem. Betul rakyat terlibat dengan fixed deposit dan sebagainya. Kita takut. Kita takut. Sebab itu, kita takut haram. Lepas tu baca pun hadis. Akhir zaman, kalau kamu tak makan riba pun, kamu terpercik dengan sistem riba. Kifah kita pula, saya zaman muda-muda dulu. Sebenarnya lebih warak zaman tua ni. Zaman muda dulu, beli kereta dengan duit Angkatan Bilik Islam Malaysia, ABIN, koperasi. Beli rumah, beli tanah di Kelantan macam tu. Tapi bila mai Kuala Lumpur ni, duduk rumah Universiti Melayu 10 tahun. Jaga asrama dan sebagainya. Bila umur 40, tengok ada anak cotek ni orang dah. Lepas tu, nak menatu pula. Terpaksa beli rumah. Bila beli rumah tu, beli orang beli dah. 4% sambung dia. 4% tu masa tu haram dah kita pun. Tak sanggup. Lepas tu kereta lagi. Lepas tu cari dalih. Kata Haji Nur Mufti Kelantan, dia kata, rumah pertama tu bolehlah kita nak duduk. Tapi kalau rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat tu, kena fikir banyak. Sebab terlibat dengan riba. Itu contoh lebat ekonomi. Jadi kita sendiri pun terbeban dengan benda tu. Sanggup pakai kereta buruk daripada pakai kereta baru. Sebab tak terlibat dengan riba. Ramai pesyarah-pesyarah UN pada peringkat awal tu. Sanggup geduk rumah haram. Kapur-kapur tu. Kapur tu. Pasal tak beli rumah. Pasal tak haram. Tapi bila dah naik jawatan, naik apa tu, dah dapat 100,000 boleh berhutang tu, akhir hilang warak tu. Sebab tu ustaz-ustaz sekarang pun nak banding ustaz Imam dulu, aku warak. Atas orang peribadi pun saya ingat, peringkat saya tak ada puluhan tu ramai ada rumah haram. Belakang. Pasal takut orang atas haram. Tapi dah jadi orang bandar ni, dah makan cacah sana, makan cacah sini, riba sana, riba sini, dia tak apa dah. Minta maaf dengan Tuhan. So, jawab macam tu lah. Itu bab ekonomi. Begitu juga dengan bab lain saya rasa. Makna sawabik dengan murunah ni, kita kena faham betul-betul. Walaupun nampak tajuk yang murah. Dan saya nak bagi nasihat satu lah. Ini termasuk Ustaz Zaharuddin kot ni. Puak-puak yang kuat ahli sunnah wal jamaah ni. Ahli hadis ni. Jangan nak asyik duk bid'ah orang. Sebab Nabi tak buat, bid'ah belakang. Senangnya misalnya orang tasawuf. Dia ada dalam Islam ni. Seni dia ada gorindan dia ada syair dia ada qasidah dia. Dia nak buat ibadah dalam keadaan relax. Cuma jangan melampau-lampau lah. Kita orang kampung pun kita meratik. Kita macam ui hayal juga lah. Saya tak sampai menari-menari. Tapi jika itu jangan mudah lah. Sekarang ni semua tak boleh. Tu haram, ni haram, tu bid'ah, ni bid'ah. Ini juga dari pokok yang terlalu ketat dengan benda sawabik. Padahal benda tu hadisnya tak tahu lagi. Walaupun hadis sahih dan sebagainya. Tapi banyak benda kita boleh bincang. Soal budaya, soal persekitaran. Kita mazhab Syafi'i, saya ingat begini dah. Kalau tidak ada larangan terang-terangan sesuatu hukum itu, maka makin boleh lah. Ada ramai orang sufi ni. Sebab dia sikit ada zauk, ada azwaq, ada kejiwaan, ada kerohanian, ada kedalaman rasa. Maka ada benda-benda yang dia nak rasa tu, yang mungkin secara terus-terangnya tidak ada dalam hadis ke Quran. Tapi tidak bertentangan dengan usaha kemanusiaan untuk menuju kepada Allah sebagai satu pengabdian. Wallahu a'lam. Cantik, comel. Menarik tadi bila Dr. kami sebut pasal Prof Nazari tu. Anak teringat bila forum dengan dia dan
teras dia punya perbincangan adalah sistem ekonomi kita berasaskan hutang. Sedangkan kalau ikut asal zaman Rasulullah dulu, asal-usul bila Islam datang ke Madinah, hutang dihapuskan oleh Rasulullah dan ekonomi baru itu dibina daripada kapital tersendiri yang tidak berasaskan hutang. Maksudnya, kalau RM10, RM10 lah modal. Kalau ada RM20, RM20 lah modal. Dan menariknya juga Tomu, satu-satunya institusi yang simpan duit yang orang tak nak ambil duit tersebut sampai bila-bila kalau boleh adalah tabung haji. Jadi pernah berlaku bila anda sebut tentang tabung haji ni, sumbangan Ungku Aziz, seorang profesor, seorang jemaah kita ni di Shah Alam tu, bila ditanya, dia ni orang besar Petronas. Dia kata dia pernah baca satu paper, seorang researcher daripada luar negara telah kaji sistem tabung haji dan dia puji sungguh-sungguh. Dia kata kalau sistem tabung haji ini dikembangkan, maka sistem bank lain akan boleh ranap lah, dia kata, maksud gitu. Sebabnya tidak ada orang simpan duit untuk tak ambil melainkan tabung haji. Sebab simpan duit untuk nak pergi haji. Dia bukan simpan duit untuk nak duit tu tersimpan ataupun duit tu terjaga ataupun duit tu beranak. Tidak. Mutakhir ni baru kita bunyi khabar orang masukkan duit sebab nak dividen tinggi 8%, 10% tu. Dulu-dulu yang simpan duit di tabung haji tu memang semata-mata kalau ada rezeki pergi haji, kalau tidak mati dengan niat dah nak buat haji. Begitu. Jadi di sini teringat kita pada almarhum Pak Ungku lah, besar sungguh sumbangan dia tu dengan satu penyelesaian yang dia datangkan kepada umat tu. Jadi Tok Muk kita balik pada, kalau Tok Muk nak sentuh yang tu sikit pun boleh. Cumanya Anda lebih suka kalau Tok Muk sentuh gagasan yang sewajarnya lah, dalam arti kata ranking tadi tu. Kita nak di situ sikit sebab Anda fikir ada pengikut kita ni kalangan pensyarah ramai. Ya mungkin ke depan mereka akan jadi pelapis pentadbir di universiti dan seumpamanya. Pada Tok Muk, apakah model yang sepatutnya lah dalam menilai tadi saya sebut, melahirkan sarjana yang berkualiti, pakar bidang sungguh-sungguh, dalam masa yang sama sumbangannya itu adalah dampaknya jelas pada masyarakat kita, bukannya masyarakat lain. Ya. Dia beginilah. Kalau saya cakap pun, ibarat orang kata dalam pepatah Arab, macam kambing menanduk bukit. Kemarin kita rasa hebat, kita tanduk lepung. Bukit tak goyah sikit abuk, tapi tanduk kita yang patah. Saya secara peribadi, saya menganut benda-benda macam ni lah. Ni macam Ungku Aziz ni, mungkin saya fanatik sebenarnya. Ungku Aziz kata kita orang Melayu ni, kita bermazhabkan British. Kita bukan American. Sebab tu bila masuk sistem semester, dia tolak. Dia lebih percaya pada sistem penggal macam dulu. Sebab dia kata orang kita ni orang Melayu lah. Orang Melayu kita ni dia kata sebenarnya orang jenis slow learners. Belajar, kita belajar sangat slow. Jadi kalau kita ambil, dia kata orang-orang Amerika yang memperkenalkan sistem semester ni sebenarnya orang tu cerdik tapi pemalas. Dia nak habis cepat-cepat. Dia makan sikit, telan sikit. Sebab tu orang yang menggunakan sistem semester ni dia tidak mutamakin, kata orang Arab, tidak sangat-sangat mendalam, tidak sangat-sangat apa tu, tapi dia cover up dia luas. Jadi balik kepada ranking ni, sampai pensyarah-pensyarah kita duk sebut gila ranking. Gila sungguh lah. Tidak ada satu ekosistem yang kita bina, tetapi kita binanya tanpa apa-apa. Base. Tanpa base apa-apa. Kita buat anak ranking. Macam mana nak ranking? Kita buat peraturan. Awak kena
produce sekian artikel, kena masuk sekian jurnal. Jurnal pula dia klasifikasi jurnal ini dan sebagainya. Jadi saya rasa dulu saya ni orang lama kan, kita mengalami dua sistem. Satu sistem yang lama iaitu yang tradisional, zaman-zaman lama kat Indonesia Melaya, dua sistem baru. Jadi sistem lama ni kata macam ni. Kalaulah sebuah universiti itu nak tubuh sebuah jabatan, kalau tanya ustaz pun tak boleh nak jawab. Apa langkah pertama dia? Ustaz tak boleh jawab sebab orang moden, orang muda. Dah. Langkah pertamanya ialah melantik seorang profesor. Sebab tu dia kata ada chair. Profesor chair. Ada profesor kursi, katalah nak tubuh satu jabatan alam sekitar. Dia cari orang bijak pandai alam sekitar tu, profesor di alam sekitar tu, dia lantik dulu, kemudian kamulah buat segala-galanya sehingga kamu boleh melahirkan sebuah komuniti akademik yang sempurna. Macamlah Tok Guru pergi buka pondok. Bila buka pondok tu maknanya bukan artinya awak kumpul orang belajar, tapi awak menubuh sebuah komuniti. Jadi profesor saat ni, profesor kursi tadi akan menubuhkan, membina sebuah komuniti jabatan dia. Dari segi cara berfikirnya, dari segi tabiat bekerjanya, dia pilih dari segi apa-apa sehingga dia boleh bekerja berpasukan. Bila bekerja berpasukan, cantik dia punya penghasilannya. Jadi oleh kerana itu, dengan itu dia boleh membina suatu budaya ilmu di kalangan mereka itu. Sebab itu kita panggil Menara Gading. Satu tempat di mana orang yang duduk dengan cara yang akademik betul. Masa tu kalau profesor, orang kata profesor apa tu? Tu profesor matematik. Tandanya dia jalan, dia pejam mata, dia sepak tunggu pun tak khabar, tak apa semua sekali. Seorang dia duduk fikir tentang ilmu dia tu. Kemudian pengkuasi kata, kita ni nak clock in, clock out macam mana? Kita duduk berak pun kita mikir. Kita perlu tengok kepada end product. Ini nak masuk, lepas tu, okey. Faham tak dah dari segi tu? Maknanya ilmu tidak boleh dibina berpisah daripada budaya ilmu. Kena wujudkan budaya ilmu dulu, kemudian masukkan orang bakal menjadi ulama, ilmuwan dan sebagainya itu, biar dia jadi terbudaya dengan budaya itu. Barulah dia lahir sebagai sebuah universiti yang bagus atau sebuah jabatan, sebuah fakulti yang bagus. Tetapi bila kita nak bina sesuatu, kalau macam sekarang ni, kita perkenalkan ranking yang orang nu lah. Orang barat nak, saya tak tahulah apa. Mu kena buat sekian. Maknanya kita sudah distrukturkan dan tidak lagi melakukan sesuatu berasaskan kepada budaya hidup kita. Kita sudah dijadualkan sekian, maka tak ada lah. Budaya ilmu tidak ada. Oleh kerana itulah, saya pun tak tahulah. Kita nak undur balik ni, saya rasa berlaku kiamat dululah baru kita boleh undur balik. Atau berlaku apa-apa disaster yang apa tu. Kalau boleh undur balik kepada zaman dulu, maka kita katakan pembinaan budaya ilmu di universiti itu adalah hebat. Oleh kerana itu, mereka itu boleh mengeluarkan sarjana-sarjana yang tidak memikirkan tentang geran ke, tentang reward ke, tentang apa. Dia cintakan ilmu, maka dia produce. Dia punya produk itu, cintakan ilmu, antara cintakan ilmu, maka dia bercakap berasaskan kepada ilmu, bercakap apa semua sekali. Ini tu. Ismail Hussein, sebagai seorang pakar bahasa, dia kata saya akan memperjuangkan bahasa baku. Rumah dia dengan anak-anak boleh cakap baku. Ada? Tu cara dia. Penampilan ilmu dia tu. Jadi saya pun tidak tahulah macam mana kita ni sebenarnya, universiti kita sudah jadi business product. Kita nak business product sebenarnya. Kita nak bawa orang luar negara datang kat kita, lepas tu melaburkan dalam universiti kita jadi meriah dan sebagainya.
Dan kadang-kadang pula saya nak kritik akademi saya duduk lah ni lah. Nah. Kadang-kadang kita bangga sangat ramai orang postgraduate duduk sini. Kita tak tahu dari segi mutu keilmuan mereka itu. Jadi kita nak kira macam itulah. Produce. Jadi payahlah Ustaz nak cerita panjang-panjang start kat tu lah saya boleh katakan. Kalau boleh, tapi oleh kerana kita duduk dalam struktur macam ni, kita kena bina dalam diri kita sendiri, dalam bilik kita sendiri. Bukan bilik kuliah dah. Bilik kuliah dah polluted dah. Dalam diri kita sendiri. Maknanya dalam bilik saya ni, saya akan wujudkan suatu suasana ilmu, saya akan bekerja, orang suruh tak suruh dan sebagainya, okeylah. Maka kita boleh lahir sebagai seorang pakar dalam bidang-bidang kita nak lah. Ustaz ni mudah lagi ni dah. Bolehlah bina satu ekosistem ilmu dalam kita punya office sendiri. Kenapa? Bila Tok Mu sebut gitu tadi, ana teringat orang lama bercerita tentang Prof. Ahmad Ibrahim membina kuliah Ahmad Ibrahim dia, kuliah undang-undang di UIA tu. Jadi dengan melantik dia itulah tertubuhnya kuliah undang-undang UIA yang akhirnya ialah terkenal lah kita kata ya. Betul. Akademi Islam tak bernasib baik. Kita sebenarnya asalnya dulu nak ke Pak Ibrahim lah jadi ketua akademi yang pertama. Tapi kena hijack orang tengah jalan. Tak ada. Cerita lain pula tu. Itu cerita lain. Tak boleh tu dosa cerita tu. Alhamdulillah kita pun sudah lepas masa. Banyak sebenarnya yang Tok Mu sebut tadi tu boleh walaupun tidak ada kaitan secara langsung dengan topik tadi, ada kaitan sebenarnya. Dan saya harapnya dengan rakaman yang ada ni adalah mereka yang mengikuti wacana-wacana kita. Sebab anda tahu yang mengikuti wacana Tok Mu ni adalah kira-kiranya saya ni pikat cucu. Kalau kira ni pikat ayah sikit 50-an, 40-an tu. Kira-kiranya mereka ini yang kemungkinan masih berpeluang berada di tempat-tempat yang strategik sama ada dalam sistem ataupun dalam politik negara sedikit masa lagi. Jadi diharapkan aspirasi baru ini membentuk satu laluan yang, tapi tadilah kalau tidak ada support system macam Tok Mu sebut, community dan juga grassroots yang kuat, maka dia akan jadi macam sahabat kita, guru kita Dr. Mazli tempoh hari lah. Tidak berjaya untuk membentuk itu. Ala kulihal kita masih mengharap ada sinar baru dalam kebudayaan ilmu di universiti dan seumpamanya. Dan pada minggu depan ana cadangkan kalau kita penutup kita ni usul 20 iaitu berkaitan takfir. Kalau kita boleh panggil ramai sikit Tok Mu, sebab melihat Tok Mu buat sesi dakwah lain tu 4-5 orang nampak smooth. Maka saya fikir sesi kita ni pun kalau panggil Ustaz Wanji ke, ada panggil 2-3 orang lagi menarik juga tu untuk penutup. Boleh. Untuk jadi penutup meriah. Ini serah pada Dr. Kamil lah. Dia yang handle majlis ni. Saya boleh jadi panggil tamu. Ustaz Wanji ke, panggil lah 2-3 orang lagi kan. Elok lah tu. Elok juga. Sebagai penutup. Maksudnya kita buat buat macam hau kepada Imam Banna ke begitulah. Saya bincang Ustaz Zahirudin dulu lah. Kita bincang dua dulu baru kita buat keputusan. Perhabis ni dulu. Kita bincang dengan dia dulu. Okey. Baguslah. Baik. Biarlah kalau penutup ni biasa dia buat macam hau lah sambutan. Yalah, kuning apa tu. Itulah. Lama juga program kita ni. Lama. 20 minggu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Kamil dan Tok Mu atas kesediaan dan juga masa yang diberikan. Dan percambahan program-program lain pun nampak makin meriah di channel Tok Mu dan Dr. Kamil. Dan banyak memberanakkan program-program yang lain. Dan nampaknya semakin menunjukkan dampaknya pada komuniti
khususnya golongan akademik dan profesional lah. InsyaAllah saya ingat perlu diteruskan dan ada dia punya sumbangan besar kelak. Kalau tidak sekarang pun 5 tahun, 10 tahun sekarang akan ada orang bagi perhatian terhadap buah-buah fikir Tok Muk dan Dr. Kamil dalam wacana-wacana yang dijalankan di sini insyaAllah. Jadi terima kasih banyak semua para pendengar dan seumpamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.